KDN bertahan guna SOSMA dalam siasatan libatkan GISP. SPRM kesan transaksi mencurigakan ketika semak dokumen berkait Fashion Valley. Lawatan PM Anwar ke China berjaya jana potensi ekspor bernilai 3.2 bilion. Saifuddin Nasution tegaskan, dari aspek sejarah, Abdul Hadi tidak pernah masuk penjara. PAC tepis dakwaan terima laporan tangkap muat berhubung penjualan bangunan komersial Semarak 20. Dan Wan Saiful Wanjan gesa kerajaan dedah tender rangkaian 5G kedua yang dianugerahkan kepada U-Mobile. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mempertahan penggunaan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA dalam siasatan melibatkan GISP. Beliau berkata siasatan polis dalam kes itu menemukan semua kriteria di bawah Seksyen 130V Kanun Keseksaan melayakkan kegiatan GISP dikategorikan sebagai kumpulan jenayah terancang. Katanya, pada pertimbangan polis, siasatan itu mengikut jalur Seksyen 130V Kanun Keseksaan yang membolehkan kegiatan itu ditafsirkan sebagai kumpulan jenayah terancang diguna pakai SOSMA dan terdapat 22 orang yang dikenakan tuduhan. Menyentuh siasatan berkaitan isu 3R, institusi raja, agama dan kaum yang dikendali oleh Bukit Aman sejak Mac 2023, Saifuddin berkata, setakat ini terdapat 182 kertas siasatan dibuka melibatkan 138 kes telah diselesaikan, manakala 44 lagi masih dalam proses siasatan. Antara contoh penghinaan ialah ucapan yang merendahkan institusi raja atau agama termasuk serangan yang dikategorikan sebagai hinaan yang teruk dan kes itu melibatkan individu dari pelbagai latar belakang seperti Melayu, Cina dan India. Justru itu, beliau berkata penggunaan peruntukan di bawah Akta Hasutan 1948 dan ordinan lain adalah bagi menangani isu tersebut yang dianggap sensitif serta menjaga keharmonian antara kaum dan agama di negara ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan beberapa transaksi mencurigakan ketika menyemak dokumen-dokumen yang diperoleh susulan siasatan terhadap syarikat Fashion Valley dan 30 Maple Syndrome Berhad. Menerusi laporan sebuah portal, Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata bahagian perakaunan forensik ketika ini sedang menyemak kira-kira 50 hingga 60 kotak dokumen berkaitan syarikat tersebut dan laporan akan diserahkan pula kepada bahagian siasatan. Setakat ini, beliau mengesahkan pasangan pengasas syarikat berkenaan, Vivi Yusof dan Fazarudin Shah Anwar tidak direman tetapi hanya memberi keterangan bagi membantu siasatan. Difahamkan, transaksi itu bermula dari 2018 hingga 2023 dan semakan lanjut bahagian siasatan forensik accounting masih diteruskan terhadap dokumen. Azam berkata SPRM juga percaya sebahagian dana pelaburan disalahgunakan dalam hal tersebut, namun siasatan masih dijalankan. Beliau turut berkata kedua-dua individu tersebut juga perlu menerangkan tentang barangan mewah yang dipaparkan di laman media sosial mereka sebelum ini bagi melihat hubung kait nilai barangan tersebut dengan dana pelaburan yang diperolehi. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China yang berakhir berjaya menjana potensi ekspor bernilai 3.2 bilion. Beliau berkata ia dicapai dalam pertemuan bersama 24 buah syarikat mewakili pelbagai sektor termasuk semikonduktor, aeroangkasa space, kenderaan elektrik, otomotif serta peranti perubatan yang menyertai sidang meja bulat pada Khamis bersempena lawatan itu.
Sesi itu turut disertai syarikat dalam sektor perdagangan, terutama dalam sektor produk-produk kimia, pertanian dan sebagainya. Terdahulu, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan itu turut mengadakan mesyuarat perniagaan bersama China International Capital Corp, CICC, sebuah syarikat pengurusan pelaburan dan perkhidmatan keuangan multinasional milik negara itu. Ia merupakan kunjungan ketiga Datuk Seri Anwar ke China sebagai Perdana Menteri selepas lawatan pertama pada Mac 2023 dan berikutnya pada September tahun yang sama. Mengulas selanjutnya, Tengku Zafrul turut berkata, Malaysia telah meraih sejumlah pelaburan dari China dan angka sebenar akan diumumkan kelak. China merupakan rakan perdagangan terbesar Malaysia di peringkat global selama 15 tahun berturut-turut sejak 2009. Jom sertai peraduan bersama NetStep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Berikan ayat yang sama maksud dengan ayat ketimbang dan berikan contoh ayat. Berikan tarikh konten NetStep News yang bertajuk Anwar Enggan Tangguh Pemilihan PKR. Dan lengkapkan slogan, politik Malaysia akan terus stabil jika peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita NetStep News edisi petang Jumaat 8 November 2024. Untuk makluman semua, peraduan Minggu 2 tiada pemenang. Terima kasih. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan dari aspek sejarah, Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak pernah dimasukkan ke penjara. Kenyataan itu dikeluarkan bagi mengulas perbahasan Abdul Hadi yang sebelum ini berkata, ramai pemimpin PAS masuk penjara ketika berjuang dalam reformasi suatu masa dahulu. Menurutnya, ketika reformasi dahulu, ramai yang kena tangkap dan mereka terdiri daripada pemimpin yang kini berada di pihak kerajaan. Katanya, dari segi sejarah, Ahli Parlimen Marang tidak pernah masuk penjara walau seminit. Beliau berkata demikian ketika menggulungkan perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan di peringkat Kementerian Dalam Negeri di Dewan Rakyat pada Khamis. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC menepis dakwaan mengatakannya menerima laporan tangkap muat berhubung penjualan bangunan komersial Semarak 20 dikendalikan Felcra Berhad Felcra. Mengulas dakwaan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pengerusi PAC Mas Ermiati Samsudin berkata, laporan berkenaan disediakan dengan syur daripada kementerian dan agensi dipanggil pada prosiding termasuk pembentangan Felcra sendiri. Katanya dalam satu kenyataan, PAC tidak tangkap muat maklumat dilaporkan dalam laporan mengenai Felcra, terutama sekali berhubung isu penjualan Menara Semarak 20 dan semua maklumat dan fakta diperoleh PAC dalam laporan berkenaan adalah didapati daripada pembentangan Felcra sendiri. Sehubungan itu, PAC mahu semua pihak termasuk Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk membaca dahulu laporan berkenaan dan meneliti semua fakta dan maklumat sebelum membuat tuduhan terhadap PAC. Mas Ermiati yang juga Ahli Parlimen Masjid Tanah mengingatkan semua pihak bahawa PAC terdiri daripada jawatan kuasa bipartisan dianggotai 14 Ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang. Ketua Portfolio Komunikasi Ahli-Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN, Wan Saiful Wan Jan menuntut kerajaan untuk mendedahkan tender rangkaian 5G kedua Malaysia yang dianugerahkan kepada U-Mobile Sdn Bhd U-Mobile agar dapat diakses umum. Beliau mendakwa ia berikutan penganugerahan tersebut tidak didedahkan kepada umum menyebabkan proses berkenaan tidak telus. Menurutnya, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil tidak menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam Dewan Rakyat mengenai pemilihan U-Mobile sebagai pengendali rangkaian 5G. Katanya di laman Facebook, perkara itu penting kerana ketidaktelusan itulah yang menyebabkan wujud pelbagai spekulasi sehingga ada yang membimbangkan kerana menyentuh kemuliaan institusi yang di-Pertuan Agong. Sekiranya kerajaan berpegang dengan prinsip ketelusan dari awal,
semua fitnah terutama menjurus kepada institusi yang di-Pertuan Agong dapat dielakkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam satu kenyataan menjelaskan pemilihan syarikat U-Mobile itu dibuat melalui proses teliti, merangkumi perbincangan terperinci mengenai aspek teknikal dan komersial. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.